سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد يمتطي العزة بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin, sekejap saya ada perkara yang lupa untuk dilakukan.
Nanti saya kembali sekali lagi ya. Sekejap je. Ya, okey. Advertise sekejap tadi ya, tak apalah mula-mula. Belum Ustazah, belum panas lagi dah advertise je. Okey. Baik, apa khabar semua sekali lagi? Sihat? Saya harap semua keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada petang ini sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa. Saya harap semuanya sudah bersedia dan dengan kitab masing-masing kan untuk kita menyambung perbincangan kitab kita pada masih lagi ya kita pada subtopik yang sama. Okay, kita masih lagi pada subtopik yang sama. Minggu lepas ingat lagi tak kita bincang tentang apa? Siapa ada bersama dengan kita hari ini? Oh, Kak Mas main cat-cat. Dia suka main cat-cat dekat saya. Di mana-mana kuliah dia, dia datang di Gufran. Saya tak tahu tadi pagi Kak Mas cat saya ke tidak Kak Mas? Tak kan? Tadi pagi Kak Mas Assalamualaikum. Petang ni dia main cat. Okeylah cat. Bolehlah Kak Mas, tak apalah. Alhamdulillah. Okay, kita juga ada Hayati di sini. Kak Zah sebagaimana biasanya kan di situ. Alhamdulillah. So macam mana? Ingat tak Kak Mas dengan Kak Zah? Ini saya rasa dua-dua daripada pagi ni ikuti kuliah saya. Peminat Tega. Alhamdulillah, terima kasih lah minat kat saya. Okey, Kak Mas, ingat tak minggu lepas kita bincang tentang apa? Mungkin Kak Mas boleh tulis sedikit apa-apa yang Kak Mas ingat di ruangan komen. Ada tak Kak Mas, ingat tak? Hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Kak Zah berikan jawapannya. Okey, betul. Ada lagi? Selain daripada dosa-dosa kecil itu yang dah kita bincangkan, ada tak perkara lain? Sebab saya nak sambung tentang dosa-dosa kecil tu. Celupan syurga dan neraka, amalan yang kita bawa setelah mati. Masya Allah, tabarakallah. Nur, terima kasih Nur atas jawapannya. Tentang dosa kecil, yes, betul juga tentang dosa kecil. Kita bincangkan sebagaimana jawapan yang diberikan oleh Kak Zah. Bahaya dosa kecil, betul juga. Tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Razia di situ. Okey, baik. Jadi hari ini Muslimah, kita akan masuk kepada perbincangan yang berikutnya. Sebagaimana biasanya saya memang tidak pasti kalau di sana halamannya berapa ke berapa. Okay, admin sila standby untuk tutup banner di bawah itu sebelum saya tunggu-tunggu nak tutup kan. Okay, baik, terima kasih. Kita akan bincangkan topik yang sama, iaitu kaitan antara ampunan Allah dan perintahnya. Dan hari ini kita akan bahagian akhirnya kita akan simpulkan apa yang terdapat pada topik kita tentang kaitan antara ampunan Allah dan perintahnya di bahagian yang terakhir. Jika halaman saya saya pun lupa nak letak di situ halaman yang keberapa. Jika halaman saya, hadis yang akan kita masuk perbincangannya di sini pada hari ini ialah pada muka surat 82 berkenaan dengan hadis di dalam Al-Musnad. Cuba saya minta Muslimah semuanya cari hadis ini. Okey. Cuba cari hadis ini di dalam kitab masing-masing dan sila bantu rakan-rakan yang mana halamannya berbeza daripada halaman di kitab Ustazah. Kalau di kitab Ustazah kita berada di halaman yang ke-82. Di sana wallahu a'lam lah. Mungkin Kak Zah kat situ ataupun Kak Mas atau Syidah. Kalau Syidah ada kitabnya Syidah boleh letakkan halaman yang keberapa untuk bantu rakan-rakan yang lain agar mereka dapat cari hadis ini berada di halaman yang keberapa. Okey, terima kasih. Di situ kita ada Syidah, Kak Zah,
muka surat, ya Kak Mas, terima kasih Kak Mas. Nur juga sebutkan muka surat yang ke-77. Okey, so di sini Muslimah kita ada dua, okey, sama ada halaman yang ke-82 ataupun halaman yang ke-77. Ikutlah ya cetakan masing-masing ya. Kalau ikut cetakan Ustazah 82, kalau ikut kepada cetakan yang digunakan oleh jemaah-jemaah yang lain di sini, kita berada di halaman 77. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh tahu kitab apa yang digunakan? Kita gunakan kitab ini. Okey, siapa ni? Safura. Okey. Safura, Waalaikumsalam Safura, kita gunakan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Sebagai rujukan, kuliah di Masjid Kampung Siglap. Situ pun Nur dah bantu oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Boleh dapatkan di Muslim Media, di kedai buku Muslim Media Raya kalau ingin dapatkan kitab ini. Baik. Terima kasih sama-sama Safura. Okey, baik Muslimah. Kita masuk ya kepada perbincangan kita. Di sini ya, kita ada wasiat daripada Nabi SAW kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Jika minggu lepas kita bincangkan tentang dosa-dosa kecil, hari ini kita akan membincangkan tentang dosa-dosa besar. Okey, minggu lepas Nabi perintahkan kepada kita hati-hati dengan dosa-dosa kecil kerana ia boleh membinasakan kita. Dan hari ini terus Nabi masuk. Ya, dalam hadis ini Nabi tak cakap tentang dosa kecil. Tetapi di sini Nabi ingatkan kepada sahabat baginda yang bernama Muaz tentang dosa-dosa besar. Di sini ya Muslimah, kita lihat dalam kitab kita, Nabi SAW pernah memberi wasiat kepadaku. Ya, Muaz kata begini. Nabi SAW pernah memberi wasiat kepadaku dengan wasiat yang berikut. Iaitu apa kata Nabi kepada Muaz? La tusyrik billahi syai'an wa in qutilta wa hurriqta wa la ta'uqqanna walidayka wa in amraka an takhruja min ahlika wa malika. Tadi pertama Nabi kata la tusyrik billahi syai'a. Okey, ambil itu yang pertama ya Muslimah. Kemudian Nabi sebut yang kedua kepada Muaz. Wala ta'uqqanna walidayka. Itu yang kedua. Masuk kepada yang ketiga, wala tatsrukanna salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Ini yang ketiga. Wala tatsrukanna salatan. Okey, kita masuk yang keempat. Di situ ya Nabi pesan kepada Muaz. Wala tashrabanna khamran. Ini yang keempat. Wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahishatin. Maaf ya. Fa innahu ra'su kulli fahishatin. Yang kelima, Nabi kata begini kepada Muaz, wa iyyaka wal ma'siyah. Fa inna bil ma'siyati halla sakhatullahi azza wa jal. Jika dalam kitab kita dia guna perkataan begini ya, fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallahi. Tak perlu diragukanlah mana betul mana salah ya. So di situ dua-duanya okey saja. Sama ada menggunakan lafaz hadis yang ada di skrin kita ini atau di kitab kita, kedua-duanya mengandungi maksud yang sama. Baik. Ada 5 perkara yang Nabi SAW sebutkan kepada Muaz ibn Jabal agar dia tidak lakukan. Maka di sini, kalau kita lihat ya, saya berikan kepada susunannya yang begini. Pertama, Nabi kata kepada Muaz ibn Jabal, jangan syirikkan Allah. Ya, jangan syirikkan Allah. Jangan sesekali buat perkara yang mensyirikkan Allah walaupun engkau dibunuh atau dibakar. Namun kalau sampai itu perkara itu membuat kau syirikkan Allah,
Maknanya di situ Nabi kata tak seharusnya berlaku. Sebab begini, syirik adalah dosa besar. Nabi kata apa? Ia adalah dosa besar yang paling besar. Dalam hadis yang lain Muslimah, apa kata Nabi? Nabi tanya kepada para sahabat, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Hendakkah kalian aku kabarkan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar? Saya kira dah banyak kali saya bacakan hadis ini. Tak kiralah di mana-mana kuliah online saya. Kan kalau online ke offline ke, banyak kali saya pesan pada hadis ni. Kalau tak hafal pun wallahualam lah ya. Diri masing-masing. Saya harap kenapa kita ulang banyak kali hadis ini supaya dia meresap masuk pada minda kita, dan bila kita nak buat perkara yang syirik ni, kita ingat ini dosa besar yang paling besar. Ustazah Sakinah banyak kali cakap, nanti jangan dekat akhirat kata, Ustazah tak cakap pun Allah kepada aku yang dosa besar ni, Allah tak cakap pun. Saya tak terima kalau betul-betul orang cakap gitu kan. Kita cakap banyak kali. Kita beri peringatan kepada kita ni muslimah, jangan buat perkara-perkara yang syirik. Kerana apa Nabi kata? Ia adalah dosa besar yang paling besar. Nabi kata apa? Al-isyraku billah. Mensyirikkan Allah. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan mereka yang mati dalam keadaan syirik ini, ia adalah dosa yang tidak terampun. Kekal dalam api neraka. Masuk yang kedua, nasihatnya di sini, Nabi beritahu kepada Muaz ibn Jabal. Nabi kata gini kepada dia, wala ta'uqanna, jangan engkau menderhaka kepada kedua ibu bapa. Ya, jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa walau mereka perintahkan kamu untuk tinggalkan keluarga dan harta. Maksudnya perintah yang kita boleh masuk akal lah ya muslimah. Jangan pula tiba-tiba kalau benda-benda yang tak masuk akal mak ayah kita suruh buat, kita taat juga, kerana hadis ini bukan begitu. Contoh tentang harta ya, jika sekiranya mak ayah kita kata ini riba, kena tinggalkan. Dengar. Kan, benda ni dosa, jangan buat, tinggalkan. Itu maksud Nabi di sini. Tapi kalau mak ayah kita suruh kita buat dosa, itu memanglah tak seharusnya kita dengar. Kan? Sebab tu tadi saya letakkan di kurungannya di situ, jika apa yang mereka perintahkan itu bukan perintah yang maksiat. Jadi wajar kita taat kepada kedua ibu bapa kita. Maka di sini Nabi kata apa? Kalau mereka, walaupun mereka perintahkan kita untuk tinggalkan keluarga dan juga harta. Yang mungkin ada perkara-perkara dosa besar di situ yang menyebabkan kita terlibat kepada hal-hal yang maksiat. Jadi mak ayah kita nasihatkan kepada kita. Jadi di situ wajar untuk kita taati ya kedua ibu bapa kita. Namun kalau benda itu menyalahi akidah, menyalahi syariat yang mak ayah kita suruh buat, adakah kita wajar untuk taat? Tidak. Namun dengan cara yang baik ya. Kalau kita tak nak dengar lah, ataupun kalau kita tak nak ikuti apa yang mereka suruh kita lakukan berkenaan perkara maksiat tu dengan cara yang baik. Menolak dengan cara yang baik. Tidak dengan cara yang kasar. Sebab dalam Al-Quran Allah kata wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Surah Luqman. Allah sebutkan. Kalau mereka, Allah kata dalam Al-Quran itu, dengan maksudnya begini ya muslimah, kalau kedua ibu bapa kita, mereka suruh kita buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah contohnya. Kan? Contoh, dia suruh kita sihirkan suami kita ke, bukan na'udzubillah lah ya. Engkau sihirkan sikit suami kau tu, biar dengar cakap engkau. Siapalah tahu ada mak ayah macam gitulah kan. Kau sihirkan anak engkau tu sikit, biar dia dengar cakap engkau, tak dengar cakap bini dia, tak dengar cakap laki kau, tak dengar cakap laki dia. Dia suruh kita buat benda yang syirik. Betul tak tadi? Adakah kita perlu taat? Walaupun di sini Nabi kata kena taat. Ya, walaupun mereka suruh tinggalkan keluarga. Tapi kalau ia dah masuk kepada hal-hal yang mensyirikkan Allah, kita tak perlu untuk taat. So sebab itu saya nak tekankan di sini yang dimaksudkan oleh Nabi ialah bila Nabi kata ya di situ, jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa walau mereka perintah tinggalkan keluarga dan harta. Ia adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang menepati syariat. Okey, perkara-perkara yang menepati syariat. Kerana begini, kenapa Nabi pesan begitu kepada Muaz ibn Jabal? Kerana menderhaka kepada kedua ibu bapa, ia juga termasuk di dalam kategori dosa besar yang paling besar.
Jika ingin saya ulangi kembali hadis yang tadi saya baca, yang mana Nabi kata kepada para sahabat, hendakkah kalian, aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Dosa tu dah besar tapi ia paling besar. Pertama, Nabi kata kepada para sahabat, al-isyraku billah, bila engkau mensyirikkan Allah. Kedua, Nabi beritahu kepada para sahabat, menderhaka kepada kedua ibu bapa, al-uququ bil walidain, menderhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi sebab itu di sini, bila Nabi SAW memberikan wasiat ini kepada Muaz ibn Jabal, pertama sekali Nabi kata kepada dia, jangan syirikkan Allah. Ya, jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dan terus Nabi masuk kepada yang ketiga, ya, di situ Muslimah, wasiatnya yang Nabi beritahu kepada Muaz, jangan tinggalkan solat yang wajib. Sebab solat ni pun ada dua kategori kan, ada wajib, ada sunat kan. Sekarang ini Nabi tekankan jangan tinggalkan solat yang wajib. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan, dengan sengaja. Tinggalkan dengan sengaja. Sebab ada orang je memang tak sengaja lah tertidur dan sebagainya, tiba-tiba terlupa, dah masuk waktu solat rupanya, lupa, sibuk sangat. Ada orang begitu, kita tak nafikan ada beberapa keadaan yang kita terlupa, kita tertidur dan sebagainya, ya, yang menyebabkan kita tertinggal solatnya. Itu bukan sengaja. Tapi ada orang mungkin sengaja, alamak hari ni sibuk, lepas asar pula nak kena itu, tak payah, nanti esok ialah solat asar. Itu sengaja namanya. Tak apalah, esok ialah solat asar, hari ni tak payah solat asar, senang kita. So kalau keadaannya sedemikian, ini adalah larangan Nabi. Yang mana Nabi katakannya, Muslimah, di dalam hadis ini, Nabi kata kepada kita, fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Sesungguhnya siapa yang meninggalkan solat yang wajib itu tadi secara sengaja, dia ini bari'at minhu dhimmatullah. Maknanya, dia terlepas daripada jaminan Allah. Maksud jaminan Allah ialah pahala yang Allah ingin berikan kepada dia, sudut perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada hamba yang menjaga solatnya, semua itu dia tidak peroleh. Kerana apa? Kesengajaannya meninggalkan solat yang wajib. Dan jangan lupa Muslimah, solat wajib ini adalah amalan pertama yang Allah akan hisab di hari kiamat. Sebab tu kita kena jaga baik-baik solat kita yang wajib ini. Jangan sengaja-sengaja skip solat. Solat part time kan? Ada orang solat part time kan? Solat part time tak apalah, saya nak solat maghrib dengan isyak je lah. Siang tadi tak payahlah, leceh, sibuk nak kerja kan. Ataupun nak solat subuh je rasanya orang solat subuh ni yang biasa banyak tinggal, betul tak? Tak apalah subuh tak payahlah, leceh, nak bangun-bangun ni semua. Kita pilih, padahal solat wajib ni tidak boleh memilih, kan? Bila Allah sebutkan, bila Allah perintahkan kepada kita 5 waktulah kita laksanakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan 5 waktu Muslimah. Jangan lupa asalnya solat kita berapa waktu? 50 waktu. Akhirnya kurang jadi 5. Itu pun orang part time solatnya. Tak tahu kita ni ya. Okay. Masing-masing lah ya. Yang penting di sini Nabi pesan pada kita jangan tinggalkan solat fardu, solat wajib dengan sengaja. Kemudian Nabi pesan kepada Muaz lagi, ya, di dalam hadis kita di sini, Nabi pesan apa? Jangan minum arak. Kerana arak ini dia adalah punca setiap kejahatan. Kalau dalam bahasa Arabnya tadi kita baca apa? Fa innahu ra'su kulli fahishatin. Ia adalah ra'su. Ra'su ni dipanggil sebagai kepala. Kepala kepada hal-hal yang jahat, hal-hal yang keji. Kalau fahisyah ni betul-betul nak terjemah ni kita panggil sebagai keji lah. Okay, jangan minum arak kerana ia adalah punca kepada hal-hal yang keji. Minum arak, mabuk, kan? Dah mabuk lepas tu terbengkalai kat tepi jalan. Orang lelaki nampak, orang lelaki ambil kesempatan, dah tak ingat apa-apa kita mabuk kat tepi tu. Nak salahkan siapa? Salah diri sendiri, betul tak? Orang curi barang kita, ataupun kita bawa kereta, langgar orang lain. Nampak tak situasi yang menyebabkan
yang menyebabkan perkara-perkara tidak baik berlaku, puncanya daripada apa? Minum arak itu tadi. Jadi Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita. Minum arak, ia adalah perkara ataupun ia adalah punca kepada setiap kejahatan. Minum arak mabuk, kemudian bergaduh, ambil pisau bunuh orang. Contoh saya kata, minum arak mabuk, balik rumah pukul bantai anak isteri. Bukankah itu punca kepada kejahatan? Benarlah apa yang Nabi SAW pesan kepada kita di sini. Ini adalah perkara-perkara yang Nabi larang kita lakukan. Dengan kata yang lain, Nabi suruh kita jauhi perkara-perkara tersebut. Dan di sini, dalam hadis kita di sini, Nabi ingatkan kepada Muaz, kepada kita juga ya, Muslimah. Nabi kata apa? Wa iyyaka wal maksiyah. Berhati-hatilah dengan maksiat. Maksiat ni bila kita kata maksiat, ia termasuk dosa kecil, dosa besar. Ya, perkara-perkara yang Allah larang untuk kita lakukan, itu kita panggil sebagai maksiat. Perkara-perkara yang Nabi sebutkan dalam hadis baginda, jangan buat, inilah kita panggil ia sebagai perkara maksiat. Jadi Nabi suruh kita ni berhati-hati. Berhati-hati dengan hal-hal yang maksiat. Kerana hal-hal yang maksiat itu dia akan menghalalkan murka Allah. Apa maksud menghalalkan murka Allah di sini, Muslimah? Ia mendatangkan, kita panggil azab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Seksa Allah Subhanahu wa taala yang Allah dah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi SAW juga dah sebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang mana kalau kita buat begini, dan kita pun dah banyak bincangkan tentang hadis-hadis berkenaan azab-azab yang telah diperuntukkan kepada orang yang berbohong, orang yang berzina, banyak kita dah bincangkan. Bila kita buat, maka di sini ia menghalalkan murka Allah, maknanya Allah berhak untuk tetapkan azab itu ke atas kita. Jadi, kalau minggu lepas kita bincangkan tentang Nabi suruh kita berhati-hati dengan dosa kecil. Maka di sini jelas kepada kita. Nabi perintahkan kita bukan hanya kita ni perlu berhati-hati dengan dosa-dosa kecil, tetapi kita juga bahkan perlu untuk berhati-hati dengan dosa-dosa besar. Antaranya sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Tentang jangan mensyirikkan Allah, tentang jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa, tentang minum arak itu tadi, tentang meninggalkan solat fardu secara sengaja. Semua ini adalah dosa besar. Ya, semua itu adalah dosa besar. Yang Nabi ingatkan kepada Muaz, yang juga menjadi peringatan kepada kita umat Nabi SAW agar kita berhati-hati dan kita jauhkan diri kita supaya tidak termasuk ke dalam perkara-perkara yang Nabi SAW larang itu tadi. Ya, jadi kita lihat di sini. Kalau lihat pada halaman yang berikutnya ya, Muslimah. Jumlah pada perenggan yang berikutnya di bawah itu, selepas maksud kepada hadis yang kita baca ni kan, disebutkan begini kepada kita, jumlah hadis dalam tema ini masih berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang telah kami sebutkan. Maknanya, hadis tentang Nabi perintahkan kita supaya berhati-hati dengan maksiat, tak kira sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, ya, bukan hanya pada hadis ini sahaja. Tetapi ada banyak hadis yang mengingatkan kepada kita agar tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa besar. Bahkan dalam beberapa hadis menyebutkan tentang dosa-dosa ini secara spesifik. Contoh di sini kan, dalam hadis ini kita dapati secara spesifik Nabi sebutkan, iaitu menderhaka kepada kedua ibu bapa, jelas Nabi kata. Tentang minum arak jelas di situ, khusus disebutkan. Jadi ada banyak hadis. Bukan hadis ini sahaja.
Maka di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata kepada kita, jumlah hadis dalam tema ini masih berkali-kali lipat, mana masih lagi banyak. Lebih banyak daripada apa yang telah kami sebutkan. Daripada apa yang telah kita bincangkan tentang dosa-dosa itu tadi. Banyak sangat. Oleh sebab itu, ya, tidak seharusnya orang yang menasihati dirinya berpura-pura buta darinya. Kita yang nak ingatkan diri kita ini tentang dosa dan maksiat, jangan kita membutakan mata kita. Yang mana mengirim dirinya ke dalam maksiat. Serta bergantung dengan tali pengharapan dan baik sangka. Itu sangka baik. Dalam sesi-sesi yang lepas Muslimah, kita bincangkan beberapa golongan yang mana mereka menyandarkan diri mereka kepada pengharapan-pengharapan sangka baik mereka kepada Allah. Yang mana mereka kata, tak apa, Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha penerima taubat. Kita buatlah dosa banyak-banyak. Nanti Allah, kalau kita taubat, Allah ampunkan kita. Lepas tu kita dah taubat, kalau kita buat dosa lagi, Allah ampunkan kita lagi. Apa susah? Buat je lah dosa, apa susah? Lepas tu kau taubat lah. Ada orang yang begitu Muslimah. Sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim dia datangkan semua hadis-hadis ini untuk ingatkan kepada kita. Tak bermakna bila kita membaca hadis tentang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penerima Taubat, kita boleh sesuka hati buat dosa. Ikut kepada apa yang kita inginkan. Kita boleh sesuka hati buat jahat kepada orang lain. Kita boleh sesuka hati menzalimi orang lain. Dengan alasan-alasan yang tadi itu tadi kan. Sedangkan kita dah baca banyak hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita, mereka yang melakukan dosa, tak kiralah dosa besar ataupun dosa kecil, semua itu akan diminta oleh Allah untuk kita bertanggungjawab di atas perbuatan kita. Maknanya ada yang perlu kita terima sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dah buat dosa tadi kan, adakah dengan gitu-gitu saja kita boleh lepas daripada dosa tu? Tak. Selagi kita tak bertaubat, selagi kita tak minta maaf kepada orang yang kita dah zalimi itu tadi, dia tak terlepas begitu sahaja. Jangan lupa tentang transaction kita. Bank account kezaliman yang kita bincangkan pada minggu lepas. Betul ya? Di kuliah ini kita bincang tentang account kezaliman kan? Ke tempat kuliah lain. Jangan salah tempat pula saya ni. Di sini kan tentang account kezaliman yang saya bincangkan. Yang mana kita buat zalim pada orang lain. Kemudian kita suka-suka hati buat dekat dia. Kita buat pada orang A, B, C, D, E. Sampai berapa ramai orang yang terzalimi dengan perbuatan kita. Dan kita rasa kita hebat kerana kita dapat menzalimi orang lain. Tapi di akhirat kelak, Nabi ceritakan, kita ni akan transfer kebaikan-kebaikan kita kepada orang itu. Sehingga kita dah tak ada apa lagi dah kebaikan untuk kita berikan kepada dia. Yang akhirnya dosa-dosa orang tu pula yang diberikan kepada kita. Ini kita panggil sebagai azab ataupun hukuman yang Allah peruntukkan kepada mereka yang menzalimi orang lain. Jadi kita dah dengar, kita baca hadis itu. Ya, kita dah faham tentang hadis itu, kita dah bincang, kita dah belajar. Adakah kita saja-saja suka-suka nak, sesuka hati kita ikut perasaan kita nak menzalimi orang lain? Mana letaknya ketakwaan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itu Imam Ibnul Qayyim kata begini kepada kita Muslimah. Ya, jangan pura-pura kita ni membutakan mata dari melihat kebenaran. Sebab kita dah belajar. Kita dah baca hadisnya. Kita pun dah faham maksud daripada hadis itu. Dengan penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan. Jadi, bila kita dah faham, kita dah tahu tu tadi kan, dah tahu dan faham, kita tak bolehlah buat-buat tak faham. Ya, kita tak boleh kata entah aku pun tak tahu, padahal kita dah tahu kan. Okey ya kalau kita buat zalim macam nanti taubatlah pada Allah, padahal kita dah baca dah hadis tadi. Kita dah tahu dah hadis tentang orang yang menzalimi orang lain tu tadi. Ataupun kita dah baca hadis yang baru habis kita baca tadi tentang apa?
menderhaka kepada kedua ibu bapa, tentang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah baca hadis-hadis tadi kan, contohlah saya ambil tentang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh suka-suka dah tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebutkan tentang jangan mensyirikkan Allah. Syirik kepada Allah ini adalah dosa besar yang paling besar. Suka-suka hati ambil tangkal pakai. Suka-suka hati pakai susuk. Suka-suka hati kita ni pergi berumah orang lain. Boleh gitu? Buat tak tahu. Entah dosa ke tak Yang penting aku happy lah. Ada orang begitu, saya tak nafikan. Ada orang begitu. Kadang-kadang bukan dia tak tahu, tapi dia buat tak tahu. Kenapa buat tak tahu? Dia membutakan mata dia. Kenapa begitu? Kerana apa? Dia nak puaskan hati dia. Dia nak puaskan hati dia. Sehingga dia tak kisah dah tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dia berikan pelbagai macam alasan. Tak apalah, hari ni aku buat dia sebab dia dah buat aku kan hari tu kan. Okey apa, nanti esok lusa aku taubatlah kepada Allah. Kan Allah tu Maha Pengampun. Nampak tak alasan yang diberikan? Jadi tak boleh begitu. Rasa atau pendapat orang-orang yang begini yang mengatakan tentang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, ia perlu dijauhi. Sebab saya juga ada sebutkan, bila kita dah terlampau selesa dalam keadaan yang melakukan kemaksiatan, itulah yang menjadi penyebab kita tak nampak mana satu yang betul, mana satu yang salah. Hati kita dah keras, dah penuh dengan titik-titik hitam yang akhirnya tak ada sinar cahaya yang boleh dipantulkan ataupun dimasukkan, yang menyebabkan kita boleh sedar apa yang kita lakukan adalah perkara yang salah. Ini bahayanya muslimah. Bila kita membiarkan diri kita dalam keadaan yang berdosa, kita membutakan mata kita daripada melihat kebenaran, dan kita seolah-olah kita rasa bahawa apa yang kita buat adalah perkara yang tidak salah, sedangkan kita tahu perkara itu salah. Jadi ini kita panggil sebagai satu tanggungan yang kita pikul di bahu ni, yang menunjukkan kita ni seorang yang mukallaf. Mukallaf ni yang ada tanggungjawab, yang dipertanggungjawabkan untuk setiap perkara yang kita buat. So tak adalah kita nak kata depan Allah nanti, saya tak tahu. Jangan lupa muslimah, Allah itu Maha mengetahui. Kita cakap kita tak tahu, Allah itu Maha mengetahui. Niat kita pun Allah tahu. So tidak ada alasan yang boleh kita berikan di hadapan Allah. Kan kita tak boleh kata, saya ingatkan Allah Maha Pengampun, sebab Allah tak ampunkan saya. Allahu Akbar. Inilah perkara kadang-kadang pelik manusia ni kan. Pelik. Sedangkan dah kita bincangkan, dah kita belajar dah tadi tentang pengampunan Allah, tentang dosa maksiat dan sebagainya. Sebab itu muslimah, cuba lihat di bawah ini kita ada satu lagi hadis yang bagi saya ia menguatkan perbincangan pada hadis kita yang pertama tadi kan, tentang Nabi kata apa? Jangan mensyirikkan Allah. Di sini Nabi SAW baginda menceritakan, saya sebenarnya rasa terganggulah dengan bunyi mesin rumput di bawah. Minta maaf Bising betul. Saya tak tahulah kalau di yang di rumah dengar mesin rumput tu. Tapi saya betul-betul rasa terganggu. Bising. Dia bising. Tak boleh fokus. Sekejap Okey. Kita masuk kepada perbincangan yang berikutnya di sini muslimah. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, ataupun saya nak kata sebuah kisah, sebuah peristiwa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Status hadisnya adalah sahih. Disebutkan tentang dua orang lelaki yang mana satu masuk syurga,
kedua masuk neraka. Tapi puncanya adalah sama. Ya, puncanya adalah sama. Iaitu kerana seekor lalat. Kerana seekor lalat, Nabi kata apa? Dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala rajulun nar fi dhubabin. Ada seorang lelaki yang masuk syurga kerana seekor lalat. Ada juga seorang lelaki yang masuk neraka kerana seekor lalat. Nampak ya? Dua-dua lelaki ini masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam neraka kerana punca yang sama. Apa kisah yang berlaku Muslimah? Kita lihat hadis dalam kitab kita di sini. Nabi ceritakan. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah. Jadi para sahabat ni, mereka curious lah kan. Macam mana pula sebab seekor lalat boleh masuk neraka? Bukan ke lalat tu kecil. Dah tu satu masuk neraka, satu masuk syurga pula kan. Jadi Nabi ceritakan kepada mereka apa sebenarnya yang berlaku pada masa itu. Nabi kata kepada para sahabat, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dua orang lelaki ini, kedua-dua mereka ni, dia lalu. Mereka dua-dua ni lalu pada satu kaum, masuk kampung. Kalau dulu kampung lah kalau kita sekarang bagi bandar lah. Mereka nak masuk satu city ni lah kita kata, satu bandar. Jangan kita rasa sekarang ni kena bayar tol. Zaman-zaman dulu pun dah kena bayar tol ya Muslimah. Okay? So ni kira anggap macam nak bayar tol lah. Kan? RNR tu nak masuk tol tu, kena bayar. Jadi Nabi kata apa? Satu kampung ini, satu kaum ini, mereka ada berhala. Lahum sanamun. Ya, lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang mana tak ada sesiapa boleh lalu di perkampungan mereka, di daerah mereka, melainkan ataupun nak masuk kampung kita ni, kena berikan korban untuk berhala kita dulu, baru kita bawa masuk kampung kita. Macam tu kisah dia. Jadi, faqalu li ahadihima. Nabi kata, jadi orang yang jaga pintu ni kan, mereka kata kepada salah seorang di kalangan lelaki. Tadi ada dua orang ya, jangan lupa. Mereka kata kepada salah seorang di kalangan mereka, di kalangan dua lelaki ini, qarrib, berikan, persembahkan sesuatu ya kepada berhala kami. Dia kata berkorbanlah dengan sesuatu. Qarrib. Lelaki ni kata apa? Qala laisa indi syai'. Saya tak ada apa-apa nak korbankan untuk berhala awak. Ya. Kemudian mereka bagi idea kepada lelaki ini. Qalu lahu. Mereka kata kepada dia, qarrib walau dhubaban. Tak apa. Tak kisah. Bagi je. Sembahkan ataupun korbanlah apa-apa walaupun dengan seekor lalat. Mereka bagi idea kepada dia. Yang penting engkau korban. Kalau engkau tak korban memang tak boleh lalu lah. Kan? Kalau engkau nak korban, tak kisahlah apa-apa walaupun dengan seekor lalat. Jadi lelaki ni betul-betul dia buat. Kan? Dia pun faqarraba dhubaban faqallau sabilahu fadakhala an-nar. Nabi kata dalam kes ini lelaki yang pertama tadi, dia pun ikut cakap mereka, dia korbankan lalat itu tadi, lalu mereka berikan lelaki ini laluan untuk lalu masuklah ke kawasan mereka. Namun, apa yang berlaku kepada lelaki ini? Fadakhalan nar. Oleh kerana perbuatannya itu tadi, dia masuk neraka. Walaupun di dunia dia selamat Muslimah, tetapi di akhirat tidak. Kita lihat apa yang terjadi kepada lelaki yang kedua. Dalam kes ini, perkara yang sama diajukan kepada lelaki yang kedua. Mereka minta supaya dia korbankan sesuatu untuk berhala mereka. Lelaki ini kata, saya tak ada apa-apa untuk berikan kepada berhala awak. Dan mereka usulkan kepada lelaki yang kedua ini dengan hal yang sama. Tak apalah kalau tadi dia tu boleh bagi berhala kita dengan lalat, kenapa awak tak boleh? Ini saya guna bahasa saya lah ya supaya mudah faham. Kenapa awak tak boleh? Maka qarib kan walau
Zubab. Boleh saja bagi. Tapi lelaki ini dia jawab begini kepada mereka. Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an min dunillahi azza wa jal. Dia kata gini, aku takkan korban sesuatu melainkan untuk Allah azza wa jal. Diorang ramai-ramai ni dengar dia cakap macam gitu, kan? Dekat area kita ni, apa diorang buat? Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Mereka penggal leher lelaki tersebut. On the spot, mati lelaki itu. Dia terselamat ke tidak? Tidak terselamat. Tapi Nabi kata apa dalam hadis ini? Fadakhala al-jannah. Lelaki ini, dia masuk ke dalam syurga Allah. Dua orang lelaki. Sama puncanya. Tentang seekor lalat. Tetapi, satu masuk syurga, satu lagi masuk neraka. Apa yang boleh kita fahami daripada hadis ini, Muslimah? Kita bukan nak cerita pasal lalat ni. Okay? Kita bukan nak cerita tentang lalat ni. Seekor lalat ni bukan itu yang kita nak cerita. Yang kita nak ceritakan di sini ialah bagaimana kita menjaga akidah kita. Ya, bagaimana kita jaga keimanan kita kepada Allah. Itu yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita. Jangan mudah-mudah nampak benda tu simple. Betul tak? It just a lalat. Kita kata, so, lalat je kot. Kita selalu gitu kan. Alah, tak elok lah. Gini, ni pun takkanlah masuk neraka. Kita mungkin fikir begitu, Muslimah. Tetapi pada pandangan Allah tidak. So, jangan lupa tentang hal ini. Sebab tu tadi saya kata, kita rasa kita pakai tangkal, kita ambil itu, kita ambil ini. Alah, tangkal je letak kat tangan ni pakai sebagai pendinding. Takkan pasal tu masuk neraka. Apalah Ustazah Sakinah ni? Kita nampak simple. Benda tu simple. Tapi ia tak sesimpel yang kita sangkakan. Sebab apa? Setiap perbuatan kita di dunia, kita akan bawa hingga ke akhirat. Kita akan mati dengan perbuatan-perbuatan yang dah kita lakukan itu. Kita bawa masuk ke alam barzakh. Dan di sini, Nabi ceritakan tentang orang yang dia berkorban. Sebab kita tak boleh korban. Bolehkah kita ambil kucing, kita korban ke kucing? Ini contoh, jangan buat. Kita ambil kucing, kita korban kucing. Aku korbankan kucing ni lah untuk pokok ni. Ada orang tanya, mungkin ada orang katakan, ya anak awak kena sampuk kat pokok ni. Awak pergi ambil kucing, awak sembelih kucing kat situ. Nanti awak bagi darah kucing tu dekat makhluk yang jaga pokok tu. Baik anak awak. Boleh kita buat gitu? Tak boleh. Kita nampak simple. Kan kita nampak simple. Ataupun orang kata, ambil lah apa-apa, letak je kat situ. Nanti baik anak awak. Bermakna apa? Kita bagi makan pada makhluk itu. Mana letak keimanan kita? Nampak tak di sini? Serupa dengan lalat tu tadi. Seekor lalat, hanya kecil lalat tu. Lalat tak besar, Muslimah. Kecil saja. Ya, ambil lalat, tangkap. Okey, aku bagi kau. Habis cerita settle. Tapi dia tak habis di situ sahaja. Walaupun lelaki itu selamat, adakah dia selamat daripada api neraka? Tidak. Kerana apa? Dia mensyirikkan Allah. Yang telah Nabi pesan kepada Muaz ibn Jabal itu tadi. Jangan syirikkan Allah walaupun engkau dibakar, walaupun engkau dibunuh. Nabi pesan pada kita, jangan buat dosa besar yang paling besar. Kita nampak simple, very simple. Tapi ia tak sesimpel itu. Kerana apa? Ia akan memberikan satu balasan yang begitu dahsyat bagi diri kita. Kalau baca hadis ni pun kita tak takut, kita boleh suka-suka buat perkara yang syirik. Sebab kadang-kadang ni kita ni Muslimah, kita mudah mencagarkan keimanan yang kita ada kerana apa? Untuk mengikut keinginan diri kita. Itu masalah kita. Itu masalah kita. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah Barakah, saya kata Allah Subhanahu Wa Taala bagus. Kita lahir dalam keadaan yang kata born Muslim. Betul tak? Kita lahir dalam keadaan Islam. Ia adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Nikmat iman dan Islam yang ada dalam hati kita. Tapi apa yang kita buat dengan nikmat iman dan Islam yang ada dalam hati kita itu? Suka-suka hati kita buat sesuatu yang merosakkan iman dan Islam yang ada dalam hati kita. Kerana apa kita nak ikutkan hati kita itu sangat tadi?
Tak kisahlah, ada orang pernah cakap, tak kisah aku dosa besar ke apa, yang penting hati aku puas. Ada orang cakap gitu depan kita muslimah. Yang penting hati aku puas. Pergi jalan lah dengan dosa, pergi jalan lah dengan pahala. Apa, kau solat tonggang tonggik, kau boleh confirm kau masuk syurga? Ada orang cakap begitu kepada kita muslimah. Sekarang ni, ya, ingat, jangan ikutkan sangat apa yang kita rasa. Ia akan jadikan kita binasa. Sebab itu kita pun dalam pepatah Melayu kata apa? Jangan ikut hati, nanti mati. Betul tak? Ikut iman, kita akan aman muslimah. Ya? Kalau kita ikut kata iman kita, aman hidup kita dunia dan akhirat. Tapi kalau kita ikut rasa, binasa. Kita ikut hati, mati kita ni. Sebab itu kita ni, jangan mudah-mudah. Kalau orang suruh kita buat itu, orang suruh buat kita ini kan. Sekejap macam-macam bising kat tadi. Kalau orang suruh kita buat tu, buat ini, fikir dulu sebelum kita buat. Macam tadi kes ni kan, pasal lalat ni, dia suruh kita korbankan lalat tadi. Seharusnya kita fikir terlebih dahulu, boleh ke aku nak korbankan lalat ni? Daripada sudut agama kita ni macam mana? Boleh ke tidak? Adakah itu perkara yang mensyirikkan Allah? Kita berikan sesuatu untuk berhala dia ni. Boleh ke tidak? Seharusnya kita fikir terlebih dahulu. Barulah betul-betul kita kata, kita ni jadi orang yang menjaga nikmat iman dan Islam yang ada dalam hati kita. Sebab itu muslimah, cuba lihat pada pendengar kita yang berikutnya. Nabi SAW, setelah Nabi menceritakan tentang kisah ini kepada para sahabat, tentang dua orang lelaki yang lalu pada kaum itu tadi. Satu masuk syurga, satu masuk neraka kerana seekor lalat. Nabi melanjutkan sabdanya, wa hazihil kalimatul wahidatu yatakallamu bihal abdu yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Inilah satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba sehingga menyebabkannya jatuh ke dalam neraka yang kedalamannya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Ya, jaraknya antara timur dan barat dalam api neraka tu. Kerana apa? Satu ucapan yang, maksud ucapan di sini ya, kan tadi kan mereka ni suruh sedekah, mereka suruh berkorban kan untuk berhala. Lelaki ni cakap apa? Oh, saya tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa untuk korbankan. Okey, mereka suruh korbankan walaupun seekor lalat. Dia buat. Dia kata apa? Okey, dah aku dah korbankan. Itu sahaja, simple. Okey dah aku dah korbankan. Simple, tak fikir tak apa. Akhirnya kerana perbuatan yang simple, satu kalimat itu tadi, satu perbuatan itu tadi, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka yang jauh kedalamannya antara timur dan barat. Timur dan barat, di hari kiamat ini muslimah, di dalam neraka Allah ni, dia tak sama timur barat Singapura. Okay? Jangan nak fikir timur barat Jurong, Hougang, tak ada. Tak ada maknanya. Keadaan kedalaman, oh soalnya dekat je Jurong dengan Tampines, okay. Kampung Siglap, Marine Parade, oh dekat je kalau ukur. Alah, berapa kilometer je. Tak perlu kita nak bayangkan bagaimana ia di dunia. Timur dan barat, dalam neraka jauhnya, oi dahsyat. Tak terkira kita bagaimana jauhnya tu. Berapa kilometer, wallahu'alam. Tak, jangan tanya saya sampai mana ke mana, wallahu'alam. Tapi yang penting dalam nerakanya itu, Allah campakkan kita. Kerana apa? Perbuatan kita yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu muslimah, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini, sekali lagi dia pesan kepada kita. Dia kata begini, kan? Kadang-kadang sebahagian orang dia terpedaya. Terpedaya dengan apa? Terpedaya dikarenakan dia bersandar penuh pada apa yang dilihatnya dari nikmat-nikmat yang tercurah untuknya di dunia. Ada di kalangan kita, ya muslimah, ada di kalangan kita yang mana mereka ini tertipu dengan nikmat di dunia. Mereka sangka mereka senang ketika hidup di dunia ini kerana Allah cinta kepada mereka. Kan? Setiap nikmat mungkin dari sudut kewangannya mantap, bahagia,
tak ada problem ke apa kan. Dia rasa, tengok aku tak solat pun Allah bagi aku kaya. Kan? Aku tak solat pun aku bahagia. Aku tak solat pun aku gini. Mungkin ada orang cakap, Allah bagi aku senang. Engkau solat, Allah bagi engkau senang. Tak kan? Mungkin ada orang yang berpendapat yang sedemikian. Dia sombong dengan nikmat yang dia ada. Dalam masa yang sama, dia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Jadi orang ini dia tertipu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, dia tertipu dengan nikmat-nikmat itu tadi, yang mana dia merasa bahawa Allah tidak akan mengubah kondisi tersebut. Yang dia rasa Allah akan kekalkan dia dalam keadaan yang sedemikian. Sebab itu bila dia buat dosa, kan apa-apa dosa lah sekalipun, tak kira lah, dan tinggalkan solat ke, minum arak ke, kan, mensyirikkan Allah ke, ataupun dia apa tadi kita bincangkan, menderhaka kepada kedua ibu bapanya ke apa kan, apa-apa dosa sajalah yang dia buat, tapi dia nampak diri dia tetap senang. Dia rasa dia akan kekal dalam keadaan yang sedemikian. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan kesenangan, kebahagiaan di atas dosa-dosa yang dia lakukan, bagi dia di situ tidak ada keperluan untuk dia kembali kepada Allah. Ini kita panggil sebagai bahayanya orang yang dah tak nampak mana yang betul, mana yang salah. Akhirnya bila dia buat dosa dengan nikmat-nikmat yang dia ada itu tadi kan, dia tertipu dengan nikmat-nikmat tersebut. Dan dia sangka, buat apa aku nak taubat? Aku tak taubat pun, aku buat dosa pun aku senang apa? Aku tak taubat, aku buat dosa pun aku kaya apa? Sebab tu kadang-kadang Muslimah kita nampak, orang tu teruk perangai dia tapi kaya pula dia. Pernah tak kita nampak semikian? Yang kita persoalkan. Orang tu perangai dia, ya Allah, teruk. Kita kan, teruk tapi kaya pula dia tu. Atau kita, perangai dia teruk tapi cantik pula dia tu. Nikmat lah, cantik nikmat. Kak, dia tu teruk perangai dia. Dahsyat je dengan mak dia. Tapi ya Allah, senang hidup dia, bahagia pula hidup dia tu. Pernah tak kita nampak orang yang sedemikian? Ada. Memang ada di sekitar kita orang-orang yang begitu. Kenapa Allah berikan nikmat-nikmat ini kepada orang yang sedemikian? Di sini, kan, kalau kita masuklah kepada line yang berikutnya. Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang ini dia menyangka semua anugerah itu diterimanya kerana cinta Allah kepada dia. Dia sangka macam tu. Aku dapat ni sebab Allah cintakan aku, kan? Engkau ada. Macam tu lah kan ayat. Bahkan dia akan memberikan yang lebih baik untuknya di akhirat nanti. Dah dia kata, kalau dekat dunia, Allah bagi aku dengan nikmat-nikmat begini, dekat akhirat, pastilah Allah akan bagi lebih daripada apa yang Allah berikan untuk aku di dunia ini. Dia perasan, kita panggil ayat kita kan, orang ni dia perasan. Dia perasan yang Allah cinta dia. Jadi, dia kata apa? Inilah contoh orang yang tertipu. Ini adalah contoh orang yang tertipu. Orang yang begini, Nabi SAW ada ingatkan kita di dalam hadis baginda. Apa kata Nabi? Dalam kitab kita ada hadisnya. Nabi ingatkan kepada kita tentang istidraj. Apa itu istidraj? Nabi sebutkan dalam hadis ini, "Idza ra'aitallaha yu'tiyal 'abda minad dunya." Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Jika kalian melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang hamba di atas maksiat-maksiat yang dia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah merupakan istidraj. Itu adalah istidraj. Dengan kata yang lain, begini Muslimah. Ia adalah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang itu sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit, dan yang mana Allah tak berikan azab ataupun hukuman on the spot begitu. Tapi Allah biarkan orang tu tadi dengan nikmat-nikmat tersebut. Allah tak segerakan azab, tapi nanti Allah akan datangkan secara tiba-tiba kepada dia. Ya, Allah akan datangkan secara tiba-tiba kepada dia. Namun begini Muslimah, daripada sudut yang lebih positif saya nak kata begini. Ya, daripada sudut yang lebih positif, kita ni, kalau kita tahu
diri kita. Kita jangan tunjuk orang lain muslimah. Okey? Jangan dia tu gitu, dia tu gini, dahsyat dia Allah berikan nikmat tapi tak taubat-taubat kita tak payah. Tak payah cakap tentang orang lain. Lihat dulu diri kita ni bagaimana. Ya, lihat dulu diri kita macam mana. Kita Allah berikan banyak nikmat. Setiap hamba Allah berikan dengan kenikmatan. Bagaimana kita muhasabah dengan nikmat-nikmat itu? Adakah kita semakin lalai dengan nikmat tersebut, ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tadi menjadikan kita insan yang lebih dekat kepada Allah? Kalau kita sedar, ya, Allah dah bagi aku ini, Allah dah bagi aku itu, macam-macam Allah berikan kepada aku. Tapi aku buat maksiat ni. Kita masing-masing tahu muslimah dosa masing-masing. Tak perlu kita nak tunjuk pada orang itu, orang ni dia dosa tu. Tak perlu. Kita tahu dosa kita ni apa. Apa yang dosa yang kita dah buat di atas muka bumi Allah ni. Ya, tak ada orang yang tak tahu dosa apa dia buat. Kita tahu apa salah kita, apa yang kita buat ni. Dosa-dosa antara kita dengan Allah lah ya. Takkan kita nak cerita pada orang, oh aku buat ini. Tak perlu kita ceritakan dosa kita pada orang lain. Tapi kita sendiri tahu apa dosa kita. Bila dengan dosa-dosa yang kita buat ni muslimah, kemudian Allah berikan kepada kita nikmat demi nikmat. Ini ruang yang seharusnya menyedarkan kita untuk kita bertaubat kepada Allah. Dengan nikmat-nikmat yang kita ada. Bukan lalai. Bukan kata, oh Alhamdulillah Allah bagi aku nikmat. Buat dosa pun Allah bagi nikmat. Relax kan. Bukan begitu. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat dalam keadaan kita berdosa ni. Dalam keadaan kita banyak buat dosa ni. Itu satu, kalau nak pada sudut poin yang positifnya saya nak bagi di sini, ia adalah ruang untuk kita bertaubat kepada Allah. Kita sedar. Sebab apa? Bimbang-bimbang Allah akan segerakan azabnya dalam sekali pak. Hilang semuanya yang kita miliki. Sebab apa? Bila Allah berikan nikmat tadi, kita makin lalai. Akhirnya Allah tarik sekaligus semuanya daripada diri kita. Jangan jadi orang yang istidraj ini muslimah. Yang dia tertipu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang mana dia sangka Allah berikan kepada dia semua itu kerana Allah cintakan kepada dia dalam keadaan dia buat perkara-perkara maksiat. Sedangkan itu sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada dia adalah peringatan kepada dia. Untuk apa? Sedar engkau tu hamba. Sedar engkau buat dosa. Sedar, tapi dia tak sedar. Bahkan dia perasan, kalau nak guna bahasa, bahkan dia tu perasan kepada nikmat, dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan dalam hadis ini, setelah Nabi SAW memperingatkan kepada kita tentang istidraj itu tadi, Nabi SAW membacakan ayat ini. Ayat ini terdapat dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-44, iaitu di sini Nabi bacakan ayat ini. Nabi kata gini, ni surah Al-An'am ayat 44 ni ya. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu biha utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan. Ini kata Allah muslimah. Ya, kita dah berikan peringatan. Tadi kita dah baca banyak hadis Nabi yang ingatkan kepada kita tentang hukuman, tentang azab, ya, tentang balasan bagi mereka yang melakukan maksiat. Bahkan Nabi ingatkan kepada kita, jauhi, hati-hati. Nabi kata pada kita, jauhi itu, jauhi ini, hati-hati, jangan buat itu, jangan buat ini. Nabi ingatkan kepada kita. Tapi kita lupakan. Kan? Kita lupakan apa yang telah diperingatkan kepada kita. Apa yang Allah buat? Allah bukakan kepada orang yang sengaja melupakan itu tadi dengan pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan kepada dia. Sehingga kita gembira dengan apa yang kita peroleh. Kita bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Lalu apa Allah kata di sini?
kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Maka mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. Ini keadaan orang yang istidraj. Ya. Saya banyak kali sebutkan, Allah tidak datangkan satu bencana ataupun Allah tidak berikan kepada kita dengan azab di dunia ini dengan secara tiba-tiba. Allah beri peluang kepada kita untuk bertaubat, muslimah. Allah berikan banyak peluang. Antaranya, bila tadi Allah kata kami bukakan kepada dia dengan semua ruang nikmat kemewahan itu tadi, ya. Antara sebabnya, ialah kalau orang nak lalai, dia lalai lah ya. Dengan nikmat tu tadi kan dia suka happy. Tapi kalau orang yang nak fikir, dia akan kembali kepada Allah. Okay, kalau orang yang nak berfikir, orang yang nak yang faham ini semua adalah milik Allah, dia akan kembali kepada Allah. Aku tak layak untuk melakukan maksiat. Okay, dalam keadaan Allah berikan kepada aku dengan pelbagai macam nikmat. Dia akan sedar dan kembali kepada Allah. Tapi di sini, kalau kita, kan, Allah dah berikan kepada kita dengan peringatan, kita tahu itu salah, itu dosa, ini halal, ini haram, tapi kita masih buat juga. Kemudian Allah berikan kepada kita dengan nikmat demi nikmat. Ia masih lagi tidak membuka mata kita tentang kekuasaan dan kebesaran Allah yang tidak menjadikan kita seorang hamba yang nak tunduk, mengaku diri kita hamba, bahkan buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, buat perkara-perkara yang lebih dahsyat daripada itu. Di sini, Allah akan datangkan azab kepada kita dengan secara tiba-tiba. Sedangkan Allah dah berikan peluang demi peluang kepada kita untuk kembali kepada Dia. Tapi kita menyia-nyiakan peluang tersebut. Maka jangan kita terlampau suka, ya, dengan apa yang kita miliki. Selalunya, setiap yang kita peroleh berupa nikmat itu, ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu muslimah, di dalam surah Al-Fajr pada ayat yang ke-15 hingga ke-17, dalam kitab kita ada ya, saya akan skip. Sebab di bawah itu kita ada surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 35, saya tinggalkan ayat itu. Saya nak terus masuk kepada surah Al-Fajr ayat 15 hingga 17. Di sini Allah kata, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Allah kata di sini, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Allah uji dia dengan kesenangan, Allah uji dia dengan nikmat. Dia bersombong, dia kata apa? Allah muliakan aku. Tapi lihat, dalam satu keadaan Allah sebutkan sini, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi apabila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, Allah kurangkan rezekinya sikit je kadang-kadang kita ni ya muslimah, maka dia berkata, Rabbku hinakan aku. Dia kata gitu. Bila Allah berikan kepada dia dengan nikmat, dia kata dia pun action lah sombong. Allah sayang aku, Allah muliakan aku. Tapi bila Allah tarik sedikit rezekinya, Allah tarik sedikit nikmatnya, mulalah dia kata apa? Allah hinakan aku. Tapi di sini Allah kata apa? Kalla. Sesekali bukan demikian keadaannya. Di sini maksudnya, cuba lihat pada maksudnya di bawah itu, diterangkan begini. Tidak setiap orang yang aku beri nikmat dan kelapangan rezeki bererti aku memuliakannya. Bila Allah kata kalla, ya, di situ maknanya begini. Tak semua orang yang aku beri nikmat kepada dia, yang aku berikan kelapangan rezeki kepada dia bererti aku muliakan dia. Begitu juga tidaklah semua orang yang aku beri cubaan dan aku sempitkan rezekinya bererti aku menghinakannya.
bila Allah berikan manusia dengan kesenangan, dengan nikmat-nikmat ini tak bermakna Allah muliakan dia. Dan tak bermakna juga bila Allah sempitkan rezeki kita, bila Allah uji kita dengan cubaan, dugaan demi dugaan dalam hidup ini, bermakna Allah hinakan kita. Bukan begitu. Ya, bukan begitu keadaannya. Jadi Allah kata di sini, bukan Allah, ni penerangan daripada Imam Ibn Al-Qayyim. Bahkan aku menguji orang ini dengan nikmat dan aku memuliakan orang itu dengan cubaan. Ada di kalangan kita yang Allah uji dia dengan nikmat. Ya. Tapi ada di kalangan kita yang Allah muliakan dengan ujian dan cabaran. Maksudnya perkara-perkara yang menyukarkan. Allah berikan hal-hal yang menyukarkan dalam kehidupan kita. Antaranya untuk Allah tingkatkan status diri kita sebagai seorang hamba Allah. Tapi sebaliknya, ada yang Allah berikan kepada dengan nikmat, Allah berikan kepada dengan kesenangan. Untuk apa? Untuk Allah hina dia, untuk Allah berikan azab kepada dia. Ya. Maka di sini yang boleh kita faham ialah tidak bermakna seseorang yang dikurniakan nikmat, orang itu dimuliakan Allah. Begitulah sebaliknya. Begitulah sebaliknya. So kalau kita susah, ya muslimah, kalau kita susah tak bererti kita kata, oh Allah tak sayang saya. Tak, bukan begitu. Tapi ada perkara yang sebaliknya. Walaupun kita kata tak semualah, ya, tapi ada perkara yang sebaliknya. Kerana begini, dalam hadis yang lain, ya, saya ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada petang ini. Dan untuk menutuplah perbincangan yang ada di topik kita, kaitan antara ampunan Allah, kaitan antara, apa topik ya? Antara ampunan, antara perintah Allah, maaf ya, kaitan antara perintah dan ampunan Allah. Di sini, dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Tentang nikmat dunia ni muslimah, Allah berikan kepada kedua-duanya sekali. Sama ada orang yang Allah cinta ataupun orang yang Allah tidak cinta. Cuma kita ni berada pada kategori yang mana satu? Orang yang Allah cinta atau orang yang Allah tidak cinta? Sekali lagi saya kata, masing-masing lah ya. Saya pun tak ada, kalau jangan tanya saya pula lepas ni. Macam mana nak tahu Allah cinta kita? Wallahu a'lam bisawab. Itu semua adalah atas penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua atas penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ia berkaitan tentang iman, tentang agama, Allah beri, kan Nabi kata di sini, wala yu'til imana illa may yuhibbu. Hadisnya ada dalam kitab kita ya muslimah, okey? Boleh rujuk hadisnya dalam kitab kita. Wala yu'til imana illa may yuhibbu. Atau dalam lafaz yang lain, okay, contohnya dalam riwayat Imam Ahmad disebut wala yu'tid din. Allah tidak berikan agama, Allah tidak berikan keimanan melainkan kepada orang yang Allah cintai. Jadi muslimah, kalau ia berkaitan tentang nikmat-nikmat itu tadi, kita melakukan perbuatan yang dosa. Kemudian ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita di samping kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa itu tadi. Jangan sesekali kita beritahu kepada orang lain. Kita kata, kau tengok, aku buat dosa pun Allah bagi aku ni. Kau tengok diri kau. Engkau jaga diri kau daripada tak nak buat dosa, tapi Allah susahkan hidup kau. Lebih baik kau buat dosa. Jangan kita cakap begitu. Sebab kalau kita rujuk pada hadis ini, Allah beri nikmat dunia itu tadi tentang kesenangan hidup ini, Allah berikan kepada kedua-duanya sekali. Sama ada orang yang Allah cinta ataupun orang yang Allah tidak cinta. Tetapi kalau ia berkaitan tentang keimanan, tentang agama, Allah beri kepada orang yang Allah cinta. Bagaimana kita nak dapatkan nikmat keimanan, nikmat agama dan iman itu tadi kan? Yang menyebabkan Allah berikan kepada kita
dengan mentaati perintah Allah. Betul, kita tak boleh berada pada keadaan yang kedua ni muslimah. Tentang iman agama hanya orang yang Allah cinta itu. Jika kita tak taat kepada perintah Allah, kita tak menjalankan perintah Allah, kita tak boleh jadi pada orang yang kedua tu. Jika kita nak jadi orang yang Allah cinta, dengan Allah beri keimanan, dengan Allah berikan agama, caranya bagaimana? Jauhi maksiat. Berhati-hati dengan maksiat. Tinggalkan maksiat. Taat kepada perintah Allah. Ya. Jangan kita menggunakan statement-statement seperti Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi saya boleh buat sesuka hati saya nak buat dosa menggunung tinggi, tak apalah. Allah, bukan Nabi dah kata, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang menggunung tinggi. Bukan itu caranya. Kalau betul kita nak dapatkan kecintaan Allah ini, yang hanya Allah berikan kepada orang itu tadi kan, jadi kepada perintah Allah. Yang taat kepada apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita juga. Bukan dengan mencari-cari alasan, ya, buat-buat alasan, buat-buat itu, buat ini, ataupun tadi kita bincangkan membutakan mata kita daripada kebenaran. Yang mana akhirnya bila Allah berikan kepada kita dengan nikmat, kebahagiaan, nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat itu, nikmat ini, kita perasan, kita kata Allah cintakan saya. Alah, ya, buat dosa pun Allah cintakan saya. Kita macam gitu. Bukan gitu. Ya, bukan begitu keadaannya. Yang penting sekarang ini, saya nak tekankan yang muslimah, jangan kita lihat pada orang lain. Tentang istidraj, tentang dosa-dosa, jangan lihat pada orang lain. Kalau mungkin kita ada ternampak lah orang itu gini-gini, jadikan ia sebagai peringatan bagi diri kita. Supaya kita tak jadi orang yang sedemikian. Ya. Sebab kadang-kadang pun masalah juga kita ni muslimah, kita banyak sangat menuding jari kepada orang lain yang akhirnya kita lupa tentang diri kita sendiri. Jadi sebelum kita lihat pada orang lain tentang dosa orang lain kan, tentang maksiat yang orang lain lakukan, diri kita bagaimana? Itu yang perlu kita persoalkan. Supaya apa? Kita nak jadi seorang muslimah yang mana mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu tadi, yang Allah berikan kepada kita dengan keimanan, yang Allah berikan kepada kita dengan satu penjagaan di sudut agama tersebut. Okey, wallahu a'lam bissawab. Itu saja perbincangan kita pada petang ini. Alhamdulillah, selesai ya kita bincangkan poin kita yang I ini, iaitu korelasi antara perintah Allah dan juga mana ya, dah jauh sangat dah sampai hilang dah mana muka suratnya. Korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Jadi habis, alhamdulillah selesai. Berapa banyak page ni muslimah? Ya. Sampailah kita di bahagian yang akhir. Alhamdulillah. Selesailah perbincangan berkenaan dengan hal tersebut. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk kepada perbincangan yang baru. Okey, bantahan terhadap orang-orang yang terpedaya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk mengikuti perbincangan tersebut. Okey. Ada apa-apa soalan? Mungkin saya boleh ambil satu saja untuk petang ini. Sekejap ya. Baik, kita ada soalan daripada Puan Syida di sini. Puan ke bukan? Minta maaf, Syida lah ya. Takut bukan Puan pula. Syida ya daripada sini. Terima kasih di atas perkongsian ilmu Ustazah ya, sama-sama Syida. Saya ada pertanyaan tentang pesanan Rasulullah yang kelima pada Muaz. Tentang maksiat ya. Okey. Apakah jenis-jenis maksiat sebagai individual muslimah we are subjected to? Contohnya seperti pesanan Nabi pada kita muslimah bila memakai minyak wangi berlebihan dan kita lewati lelaki ajnabi takkan cium bau syurga. Sebenarnya ada banyak ya Syida. Kalau kita nak khususkanlah tentang kepada muslimah sahaja, peringatan-peringatan yang Nabi berikan. Ya, antaranya yang disebutkanlah oleh Syida di situ tentang memakai minyak wangi kan. Jadi kita sebagai wanita muslimah ni
ada larangan daripada Nabi SAW ya, berwangi-wangian di luar rumah. Kalau saya nak berikan contoh-contoh yang lain ialah pakaian yang kita jaga, kan, tidak berpakaian ketat yang menampakkan bentuk badan, ya, itu semua ada hadisnya. Antara contohnya Nabi SAW perintahkan kepada kita muslimah untuk jadi seorang isteri yang taat kepada suami. Ini khaslah untuk muslimah, kan? Ataupun contoh-contoh yang lain yang Nabi SAW pesan kepada kita wanita ni supaya apa tadi? Lagi satu tu. Berbuat baik kepada jiran. Itu semua adalah yang khusus untuk muslimah. Jadi penjagaan aurat contohnya, kan, itu pun ada. Tentang berhias, banyak lagi lah. Kalau nak explain satu persatu memang panjang ya Syidah. Jadi Ustazah pun tak boleh nak cakap lebih-lebih sebab dia akan bawa kepada perbincangan hukum yang lebih mendalam lah. Nanti tiba-tiba keluar pula soalan lain. Ustazah cakap gini, dah saya nak kena 3-4 jam pula kat sini, kan. Mungkin insyaAllah lah ya, kalau nak bincangkan tentang, kita ada sebenarnya perbincangan dosa-dosa besar di kalangan wanita. Ada perbincangan yang sedemikian. Cuma saya bimbang bila kita nak cakap tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh wanita. So para ulama ada membincangkan tentang hal ini khusus untuk wanita. Tapi saya tak tahu bagaimana kesediaan masyarakat kita untuk menerima perbincangan-perbincangan dalam topik yang sedemikian. Bimbang nanti orang kata kita ekstrim, ya. Orang kata, Ustazah Sakinah ni ekstrim lah. Sikit dosa besar, sikit orang apa kita orang perempuan ni berdosa sangat ke dunia. Bimbang kesediaan kita sebagai seorang muslimah untuk menerima perbincangan-perbincangan yang sedemikian. Jadi saya sebagai guru juga perlu amat berhati-hatilah. Bukan kita kata Ustazah ni saya nak jaga hati orang je, habis hukum agama tak jaga. Bukan begitu. Sebab kadang-kadang ada di kalangan kita belum bersedia ya untuk mendengar perbincangan-perbincangan yang begitu topiknya. Jadi audience kita pun ada pelbagai macam latar belakang, ya, level tahap ilmu pun berbeza-beza. Jadi saya kena standardizekan semuanya. Cuma yang penting Syidah, bila kita nak letakkan berkenaan dengan dosa maksiat-maksiat sebagai individual muslimah itu tadi, yang Nabi SAW ingatkan kepada kita supaya kita jauhi, ialah tentang jangan menderhaka kepada suami, kan, mensyukuri nikmat suami, jangan tidak menjadi seorang wanita yang tidak bersyukur dengan pemberian suami, jaga aurat, ya, jaga pemakaian tu tadi, kan, ada banyaklah yang lain tentang perhiasan dan sebagainya. Okay, so insyaAllah lah mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Mungkin saya boleh buka satu topik yang khusus, so siapa-siapa yang bersedia nak dengar, dia akan dengar. Okay, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa itu sahaja ya untuk perbincangan kita pada petang ini. Kita pun dah 4:30 dah waktunya. Waktu asar pun dah berlalu, kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat kelapangan masa untuk sekali lagi bertemu ya dalam kuliah kita di minggu hadapan. So kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.